Itu selingan untuk orang yang suka visual lah. Alright. So satu video gambaran menunjukkan strategi-strategi yang digunakan lah. Mungkin tak semua pelajar kita pakai lah strategi ni tapi ada yang nakal-nakal tu lah yang pakai. Tapi walau bagaimanapun itu adalah strategi mereka. So apa strategi kita? So strategi kita adalah untuk melihat kepada kepentingan JSU dan juga SLT. They have their own strategi juga tu sebenarnya. Kan dan pelajar akan sentiasa mencari peluang dan ruang lah untuk mereka. Intention mereka mudah saja, mereka nak dapatkan yang terbaik kan, tetapi dalam keadaan nak dapat yang terbaik itu ada some of the students dia uphold dia punya integrity dia sebagai seorang student. Ada juga seorang pelajar yang dia menggunakan peluang, ruang dan juga kesempatan untuk mungkin dieksploitasi dan juga untuk digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi bagaimana pula kita sebagai pensyarah akademik melihat perkara ini dan apakah strategi kita untuk memastikan bahawa setiap pengujian yang kita hasilkan itu adalah pengujian yang benar-benar mampu menguji pelajar-pelajar ini. Dan untuk sesi seterusnya nanti Dr. Nadia akan perjelaskan penggunaan JSU, dan saya pasti JSU ni pun ada pelbagai tujuan dan juga kaedah, right? Jadi JSU mempunyai pelbagai tujuan dan kaedah yang mana kita akan sesuaikan dengan penilaian yang kita rasakan perlu untuk pelajar-pelajar kita. Jadi saya mintalah Dr. Nadia untuk sambung JSU. Kan? Baik, terima kasih Dr. Samsul. Okey, sekejap ya saya sharekan. Tadi kita sebelum kita sambung, boleh tak kalau saya nak address lah soalan-soalan tadi yang kita ada, yang kita tak sempat nak ni kan. Satna. Sekejap. Okey. Allocation untuk case study, SPT untuk case study, ada tak? Puan Azina bertanyakan kepada kita allocation untuk case study. Kalau kita lihat dalam garis panduan, case study tidak diberikan sebarang SPT. Kenapa? Okey, kita kena lihat senario case study ini diberikan. Kalau kita memberikan case study ini di dalam kelas sebagai kelas activity ataupun macam 3 jam kelas kita tu, case study tu kita baru bagi pada masa tu. Pada masa tu kita minta dia group ataupun buat di dalam pair, tengok case study ni then come up with a solution at the end of the class. Kerana itu dia tidak ada SPT. Situasinya sebegitu. Tapi kalau kita memberikan pelajar case study before coming to class ataupun kita bagikan dia problem based discussion before coming to class where they need to find information untuk dia discuss, yang itu dia akan ada SPT. Sebab tu case study tu sendiri dia tidak ada SPT kerana typically kalau saya boleh berkongsi, bila saya pernah mengajar di US, style kita di US kita bagi case study tu di dalam kelas, discuss di dalam kelas, dan kita akan guide pelajar tu masa kelas itu juga. Dia tak ada bawa balik atau diselesaikan sebagai homework. Kalau diselesaikan sebagai homework, maka kita harus calculate SPT semua tu. Kalau diselesaikan sebagai homework, makanya implementation time tidak ada kan, face to face di dalam kelas. So kita kena tengoklah bagaimana case study itu diberi. Saya harap saya menjawab soalan Puan Azina. SPT kalau kita nak lihat dari segi count of words, boleh juga kalau kita nak lihat dari segi count of words, tapi kita jangan lupalah kalau case study itu kita bagi kat dalam kelas pun, we also need to consider that as well. Jam-jam temu kita tu. Ada generator calculator, saya personally saya tidak pakai calculator tu, betul. Memang ada, rakan-rakan saya yang lain pakai, boleh pakai, tak ada masalah. Calculator tu boleh saja pakai. Saya lebih suka pakai guideline dan juga ada satu lagi rule of thumb di mana kalau pensyarah sendiri melengkapkan tugasan itu, kita darab dengan 3 untuk pelajar kita. Itu lebih bagus untuk exam, betul ya Dr. Samsul kan? Untuk exam base ataupun test, betul, kita lengkapkan dan kita darab dengan 3 untuk pelajar kita. Alright. Lepas tu ada lagi soalan Dr. Nadia, macam mana nak pastikan student follow SPT dan SLT? Penatlah sediakan tapi ada yang tak follow. Last minute belaka. Lepas tu last minute dia ni kan dia stress seorang-seorang kan. Dia himpun semua assessment last minute dia stress seorang-seorang. Okay.
Kalau saya boleh berkongsi lah, apa yang saya lakukan adalah saya breakdown saya punya big project into several small components. Kalau kejap saya share sebab saya pakai dua screen. Sekejap. Okay. Okay. Boleh nampak ya? Ada industry project. Okay. So project saya ni saya pecahkan dia kepada several parts. So because it's a really huge project lah. So project ni pelajar dia tak boleh buat, kita bagi pada awal semester dia tak boleh buat last minute. Sebab apa? Dia ada satu keperluan di mana setiap minggu dia perlu melaporkan progress report kepada saya. That's the catch. So they will have 5 progress report. So every other week, satu minggu ni dia discuss dengan saya, minggu depan dia dah kena submit. So nampak tak? So 10 weeks tu memang full dengan projek ni saja. Maksudnya dia tak bolehlah tunggu sampai last minute untuk lengkapkan sebab last minute dia dah kena prepare for presentation of this said project lah. So kalau kita dapat lihat di sini, saya ada strategic analysis dan they need to come up with a business plan. Daripada all this analysis, all this small analysis, they need to come up with a business plan. Then they will have a presentation. So presentation ni kita buat macam role play. So di mana saya adalah CEO ataupun board of directors ataupun saya akan menjemput rakan-rakan satu fakulti menjadi board of directors dan mereka adalah my executives ataupun top management team. Saya berikan mereka senario, selepas tu mereka kenalah lengkapkan deliverables ni dan deliverables ni saya buat weekly. Maksudnya minggu ni mungkin PR1, lagi 2 minggu adalah progress report 2, lagi 2 minggu adalah progress report 3. Bila kita satu projek yang besar, kita segregatekan jadi kecil, pelajar memang dia tak boleh lah nak wait until last minute. So ini salah satu cara saya lah. It may not be applicable untuk semua dan mungkin dia bukan cara yang terbaik. But I find this like bila saya buat macam ni, pelajar dia tak ada alasan lah. Macam saya pun ada markah. Kalau setiap minggu tu kita ada discussion, siapa yang tak datang tolak markah. Kalau datang lambat tolak markah. Tak siap report tolak markah. So nanti kalau dia adalah team member, kerana ini juga kita nak melihat leadership dia. Setiap minggu setiap pelajar diberikan boleh ada peluang untuk jadi team member. Maksudnya every week progress report ni siapa yang bertanggungjawab. Katalah minggu ni Dr. Syamsul, minggu hadapan saya pula. Katalah minggu Dr. Syamsul dia buat perfect, minggu saya buat tak perfect pula. Maksudnya report saya tak siap. Markah sebagai ketua tu dia 2 kali ganda dapat penalty daripada pelajar-pelajar yang lain. So saya punya ni adalah rubrik lah. Rubrik saya ni dia 14 muka surat. Sebab projek tu besar. So saya pecah-pecahkan dia untuk minggu 1, minggu 2 dan seterusnya. So this is how I untuk salah satu lah daripada subjek yang saya mengajar, untuk saya tak nak memberikan pelajar tu beban pada akhir semester. Saya nak buat dia macam every week so that analisis ini lepas kita belajar then you terus apply. Lepas kita belajar then you terus apply. But at the end of the day you compile and it becomes a bigger project. Itu salah satu cara lah yang saya boleh kongsi. Okay. So saya nak teruskan dengan SLT tadi. Kita ada lagi sedikit yang kita tak habis. Okay. Ini tadi okay. Okay. Yang ini menarik Yang ini agak menarik kerana kita tidak ada lagi garis panduan yang dikeluarkan oleh MQA kan untuk garis panduan kita untuk ODL. Kalau kita lihat di sini, garis panduan untuk ODL ni saya compile daripada universiti-universiti lain yang sedang mengguna pakai dan ada yang luar negara, ada juga yang di dalam negara. So kalau synchronous session yang kita boleh lihat di sini it's equivalent to face-to-face lecture. Tetapi macam mana kita nak calculate yang asynchronous?
kita boleh menggunakan formula-formula sebeginilah. So say for example kita buat asynchronous dan kita berikan materials kepada pelajar, dan sometimes kita guna LMS kan, ataupun learning management system kita sendiri, di mana mungkin pelajar perlu buat simulasi, mungkin pelajar perlu jawab soalan. So there will be several pages of the screen, ataupun mungkin kita upload kita punya materials ada several screens ataupun several pages. Okay, sebab dia online kan, so kita tak panggil lah dia page, kita akan panggil dia screen. So bagaimana kita nak calculate ni adalah we need to identify the average time spent on a single screen. So on average is between 3 to 5 minutes. Yang ini kita juga kena consider materials kita. Kalau dia adalah journal, kalau dia adalah scientific journal, takkanlah 3 hingga 5 minit, itu mustahil. Tetapi kalau macam bahan yang saya sediakan hari ni, ataupun bahan-bahan Dr. Samsul berikan untuk setiap page tu, yang ini kita boleh consider sebagai 3 hingga 5 minit. So bila kita ambil, katalah kita ambil maximum 5 minutes, we have 10 screens untuk satu topik, then it's 10 multiplied by 5. So kita dapat 50 minit di situ. Kadang-kadang bila kita ke ODL, rakan-rakan pensyarah kita tidak consider these materials. Dan kadang-kadang kita upload je materials banyak-banyak. So kita minta student baca. Kalau law kan they need to read cases kan, bagaimanalah SLT mereka tu. Dan probably law punya program standard, they probably need to come up with a special calculation. Yeah, because sometimes they are reading materials, dia 200 pages kan, nak baca case tu 200 page, macam mana tu, takkan kita nak ambil sampai 200 minit ke 1 minit satu page, tak boleh. Okay, because cases are complex. Time required for content consumption also needs to be considered, such as your reading articles, watching instructional video. Macam tadi kita tengok video Bad Genius tadi tu, saya dah tengok full movie dia, memang best. Attempting instructional quizzes and what not. So say for example kita provide Kahoot kepada pelajar, kita kan suka bagi pelajar Kahoot kan, student pun seronok. Quizzes ke Kahoot kepada pelajar, we also need to consider that. Although it is not summative ke, katalah dia hanya formative, that also needs to be considered. Needs to be calculated. Okay. Untuk kelas praktikal saya, kalau sebelum saya bercerita, kalau boleh saya nak bertanya lah, tuan-tuan dan puan-puan di KPTM kelas-kelas praktikal ketika ODL bagaimana ya dia berlaku? Ada yang nak kongsi bagaimana kelas praktikal berlaku masa pandemik ni? Assalamualaikum. Salam. Saya dari KPTM Kota Baru, Syuhada. Okay, untuk kelas ODL, kita face to face cuma sebulan sekali sahaja. So dalam satu semester tu ada 4 kali je lah pertemuan untuk setiap subjek. Maksudnya masih bertemu ya? Tak, sekarang tak. Sekarang kita buat video conference lah. Okay. Dia untuk kelas praktikal ni sama juga. Kita kira sekali sebulan jugalah. Maksudnya video lah ya puan Bukan face to face, maksudnya bukan face to face. Video conference. Video. Cuma Okay. untuk bahan untuk video pengajaran tu kita upload dalam kita punya LMS lah. Okay. Kalau assessment bagaimana puan? Assessment pun banyak dalam LMS juga, yang mana pensyarah boleh buat nota, forum, dan kita pun akan upload kita panggil self instructional material untuk ODL. Boleh saya tahu puan mengajar subjek apa ya puan? Saya sebelum ni saya pensyarah sains komputer. Okay, sains sekarang komputer. saya memegang jawatan penerus pengarah unit teknologi pendidikan. Baik. Kalau sains komputer ni dia ada praktikalnya dengan software ya? Bukan. Untuk ODL kita cuma ada untuk pendidikan awal kanak-kanak sahaja, diploma. Okey, pendidikan awal kanak-kanak ni praktikalnya mereka pelajar ni harus hantar apa assessment dia? Saya kurang pasti tu, kena tanya apa? Untuk subjek-subjek yang praktikal. Macam mana? Untuk subjek-subjek yang ada praktikal. Maksudnya yang tadi kan kita ada puan tadi yang ada kelas lab kan. Sekarang ni kita lab tak boleh masuk. Jadi bagaimana ianya dijalankan? Boleh saya kongsi doktor? Silakan puan. Saya daripada Kota Terima kasih Baru. Puan Syuhada ya. Saya daripada Kota Baru juga.
Tapi untuk program kejurawatan dan memang praktikal tu memang orang kata memang sangat-sangat perlu dan wajib dan tidak boleh ditukar lah untuk metod lain. Tapi ada sesetengah tu yang mana kita rasa boleh juga kita demonstrasi dulu, kita buat secara video dan rakam live lah. Contohnya prosedur itu dilakukan di makmal, kita tunjuk dulu secara macam simulation untuk mereka melalui talian. Tetapi kami terpaksa juga adakan satu sesi yang mana pelajar itu perlu juga kembali ke college pakai arahan KPT untuk pelajar-pelajar yang berkeperluan khas. Jadi nak tak nak di hujung semester memang kita akan panggil serentak, bukanlah serentak maksudnya datang dan jadualkan untuk assessment skill. Jadi memang tak boleh nak gantikan lah. Kalau praktikal di hospital lagi memang tak ada penggantian dan tidak dibenarkan. Bahaya kan kalau ganti ni. Itulah yang maksudnya kalau perkongsian yang betul-betul praktikal lah. Baik. Tapi kami cuba sesuaikan jugalah. Ya, sama-sama doktor. Baik. Okey. So maksudnya pelajar ni memang ada dipanggil pada hujung semester ataupun pada satu hari yang telah ditentukan. Okey, kita panggil pelajar balik dan untuk menjalankan assessment mereka lah. Okey, baik. Ada tak tuan-tuan dan puan-puan pagi ni yang kelas praktikalnya 100% di ODL kan? 100% termasuk assessment. Especially lah yang PKPD baru ni kan, yang kita macam tiba-tiba PKPD. Okey. Ada tak yang memang praktikal tapi macam kalau nursing memang tak boleh, ataupun macam medical ataupun macam surgery semua tu dia tak boleh. So dia kena balik ke kampus. Ada tak yang subjek praktikal tetapi kita ODL kan 100%? Ada tak? Saya Ruzlin daripada Kuantan. Boleh saya bagi info sikit? Untuk engineering ada 2 program. Okay. Untuk sesi online memang faham je lah kalau engineering kan memang sepatutnya dia ada practical hands on kan. Okay, apa yang kami buat adalah kami bergantung kepada lecturer tu. Ada lecturer yang dapatkan video daripada tempat lain, ada yang memang buat simulasi dan result dia lah. Maksudnya student still kena buat analisis lah. Cuma dari segi dalam rubrik tu kami terpaksa modify bergantung kepada apa yang boleh diakses lah. Baik. Okey, itu sajalah saya. Baik. Okey, terima kasih Puan. Okey. Kalau kita lihat tadi, Puan ada berkongsi tentang video ataupun simulasi yang diberikan kepada pelajar sebelum pelajar kembali semula ke kampus untuk melakukan aktiviti-aktiviti assessment tersebut lah. Okey, kalau kita lihat video-video yang kita berikan kepada pelajar ni, kita juga harus consider SLT-nya. Okey, katalah pelajar ni, macam kalau saya boleh kongsi best practice di fakulti saya, kami adalah fakulti hotel. So kalau pelajar tak boleh balik tu, lagipun dia bukan kritikal. Maksudnya macam restaurant service. Restaurant service is not critical kan, macam nursing. Kalau nursing ni dia tak balik, dia tak buat yang betul-betul, dia antara hidup dan mati. Ya, tapi kalau restoran ni dia bukan di antara hidup dan mati. Jadi kami mengambil langkah untuk okey, kita tak perlu balik. Pada fasa yang pertama hari tu kita balik. Kita ada balik lah selepas separuh semester tu, like 6 weeks towards the end of the semester, yes. The students memang kita panggil balik ke kampus dan kita akan buat macam biasa. Tetapi like this particular semester memang tak boleh balik langsung ke kampus. So what we did was, memang daripada ketika berlakunya pandemik, ketika kita memang terpaksa kita terpaksa tukar medium of instruction daripada face to face kepada online ODL, online and distance learning. So what we did was we break it down into micro learning skills, untuk micro skills. Maksudnya setiap satu micro skill yang pelajar perlu tahu bagaimana untuk pegang sudu dan garpu yang betul, bukan pegang yang macam kita makan kan, tetapi bagaimana nak pegang serving gear, bagaimana nak setting a table or what not. Semua itu kita ODL kan. So bagaimana kita ODL kan adalah kita rakam video lah. Sebab pada ketika itu pensyarah saja yang boleh kembali ke kampus kan. Jadi kita akan memang rakam semua micro skills ni dan kita berikan kepada pelajar. Bila kita berikan kepada pelajar, kita nak observe kerana PLO kita pada ketika itu adalah PLO 3. Kita nak observe skill pelajar tersebut. Saya memang tak boleh nak tukar assessment tu, tak tengok pelajar punya practical skills. Memang tak boleh tukar.
kan, sebab dia adalah practical class. Dia dah ada komponen teori dia, komponen praktikal memang tak boleh buang. So apa yang kami buat adalah pelajar hantar video. Betul, pelajar hantar video. Tetapi apabila kami potong, microkan skill tersebut, it's manageable for the students. Bila yang saya nak cerita tentang SLT di sini adalah bila kita hantar video kepada pelajar, contohnya video kepada pelajar tu adalah 5 minit. Sebelum pelajar untuk buat sendiri ataupun dia demonstrate sendiri skill tersebut, dia perlu lihat berapa banyak kali video tu. Dia akan tengok macam tadi kan nursing kan, sebelum dia nak exam tu, sebelum dia balik kat kampus satu hari untuk dia ambil test tu, dia mesti play video tu banyak kali. Berapa kali? On average is between 2 to 3 times before they are able to actually imitate apa that has been demonstrated by the instructors. So it's between 2 to 3 times. So 2 to 3 times ni kita kena multiply by the exact hours ataupun the exact time ataupun length of the video yang kita berikan. So say for example I have a 5-minute video, mereka perlu play 2 kali, makanya it's 10 minutes of their time. Itu sikit-sikit lah. Those are the micro stuff. Say for example kalau dia adalah besar sedikit kan, macam nak set up radas ke apa ke, kalau boleh kita pecahkan dia, kita microkan dia kalau kita memang tak boleh kembali ke kampus lah. Ada soalan ke so far untuk guideline for ODL? Kejap kalau dekat chat ni saya kena tutup ni dulu. Ada ke dekat chat Dr. Sam? Tak nampak. Dr. Nadia, dia ada raise hand. Diorang Sila puan. Sila puan. Cik Nazahiyah tu. Silakan Cik. Doktor, tadi doktor dah cakap macam doktor punya bidang tourism nak kena check sama ada student tu pandai atau tahu guna sudu garpu dan sebagainya. So, doktor cakap tadi doktor minta dia hantar video. So, saya nak tahu dalam satu kelas berapa ramai student yang ada untuk seorang pensyarah? Kalau praktikal kami untuk hotel kalau tourism dia tak banyak praktikal. Kalau kami hotel, kami memang pengurusan hotel. Hotel dia dipecahkan menjadi 6 hingga 10. Kadang paling besar pun 12 untuk pensyarah. Kerana di dalam restoran latihan kita pun tak boleh ramai. Memang kelas itu dipecahkan sebegitu. Maknanya kalau budak hantar video adalah possible lah untuk pensyarah semak practical skills yang dia ada kan? Possible because it's micro skill. Okay. So macam saya mengajar typing skill. Kita pun ada juga satu PLO yang patutnya kita observe the typing skill of the student, whether they use 10 of fingers or they are using 2 fingers only untuk office management. Okay. So the problem is my previous class is I'm having like 70 students per class. Ramai? Saya untuk minta video tu saya ada minta video kat dia orang sekali sahaja yang saya mampu buat. So selepas itu saya dah tak mampu dah nak memantau 70 orang pelajar punya skills tu. Jadi bagaimana nisbah pelajar dalam kelas praktikal dan teori pada pendapat doktor? Kalau nisbah pelajar ni kita kena follow program standard, betul ya Dr. Syamsul kan? Kita kalau OM ada program standard di dalam bisnes kan. Saya kurang pasti sekiranya di dalam program standard bisnes itu ada tak spesifik untuk ratio pelajar kepada pensyarah. Doktor, saya nak interrupt sikit doktor. Macam Puan Nazahiyah cakap tadi tu betul, it happen to us juga, which is dalam online ni dia dalam istilah lain dia hempuk je lah semua pelajar tu dalam satu lecturer. Dia is difficult to us sebenarnya untuk kita nak assess dia orang punya assessment tu, sebab macam saya pernah dapat sampai 125 orang student sekali macam tu kan. Kejap Cik Farid. So kita nak sembang pasal practical skills ni. Yelah, practical skill tu lah, sebab kita orang pun, saya bahagian grafik ada juga yang terlibat dengan practical skill tu. Betul. So bila kita nak tengok satu-satu dia orang, bila dia orang nak buat macam saya design, kita nak tengok dia macam mana how they use the software skill, dia gunakan gunakan laptop tu untuk 125 orang student. It's too difficult for us sebenarnya sebab dia bagikan satu tu kepada satu lecturer saja kan. So kalau macam doktor cakap tadi, kalau untuk satu pensyarah ada dalam less than 20 or less than 30, I believe that saya mampulah untuk semak sama ada practical skills pelajar melalui video, sebab sebelum ni saya minta pelajar WhatsApp ataupun
chat Telegram video mereka menaik. Jadi saya boleh semak seorang-seorang sama ada dia buat atau tidak. Tapi kalau bilangannya terlalu ramai, saya rasa saya sebagai pensyarah pun saya tak mampulah untuk handle 80 orang pelajar satu kelas untuk kelas praktikal. Baik. Terima kasih di atas perkongsian. Kalau Cik Farid nak tambah ke tadi? Tak ada, saya dah cakap dah. Sebab pasal praktikal ni doktor, memanglah kita kena tengok dia orang daripada A to Z tu, and then bila melibatkan dalam jumlah pelajar yang banyak, nanti dia it's too difficult lah sebenarnya. Dia take time sebenarnya kalau dah sampai 125 orang student kan, kita nak kena tengok. Kat situlah kekangan di situlah untuk kita assess praktikal dia tu. Baik, boleh saya bertanyakan Cik Farid, kalau kita sebelum pandemik ini berlaku, memang ramai itu juga ke kelasnya? 125 orang juga ke? Tak, dia ada pecah juga. Oh, dia ada pecah. Oh, maksudnya ODL ni saja yang terus dilamsamkan? Ya, most of macam tu. Kalau macam tu, yang itu isu ratio lah. Maksudnya isu pensyarah dengan pelajar rasionya tak seimbang lah. Kan? Jadi memanglah kalau misal kata rasionya lebih daripada keperluan seorang pensyarah, memang sukarlah untuk buat penilaian dan juga pengajaran. So sebenarnya dalam kita nak kendalikan online learning ataupun open and distance learning ni, kita kena berbalik semula kepada konsep asas kita, iaitu learning at scale. Maksudnya skill yang kita gunakan waktu face to face tak akan boleh sama dengan skill yang kita gunakan pada waktu beronline lah. Bermaksud tambah lagi kalau untuk subjek praktikal, lagilah you kena chunk into the skill. You need to chunk the skill because of kita nak tengok practical because of practical observation mengambil masa yang agak lama. Jadi saya rasa kalau seorang pensyarah untuk 15 bagi lab tu pun pada saya dah agak ramai sebenarnya. Even saya juga sebelum saya pegang apa-apa jawatan pun saya ajar juga subjek praktikal. So satu kelas tu 15 tu pun I think that is quite heavy for me lah, sebab kita nak tengok skill set psikomotor tu satu persatu kan. So I think that something to need to do with the on managing lah you punya classroom. Mungkin boleh ada 2 atau 3 lebih untuk praktikal, ataupun kita boleh gunakan, for example, you can have a mass lecture untuk seorang pelajar, untuk seorang pensyarah, tetapi when it comes to the practical, maybe you have a team teaching untuk bantu on the practical part. So I think that yang itu mungkin boleh dibincangkanlah di peringkat masing-masing. Tapi what I can share with you, dekat tempat kami memang untuk yang mass lecture memang seorang je pensyarah, but when it comes into the practical part, kita akan break kepada beberapa orang pensyarah dengan beberapa kumpulan. Yes, right? Betul. Kalau ramai-ramai tu saya pun faham kekangan pensyarah untuk melihat. Tapi macam kalau kami, skill kami tu memang kami pecahkan, dan kadang-kadang dia melebihi 10 lah, melebihi 10 micro skills yang ada, dan the final assessment will comprise of daripada awal sehingga ke akhir skill tersebut, dan pelajar harus hantarlah, kerana for us we cannot compromise on these basic skills, because these basic skills yang mereka perlu ada, it's a requirement before they move on to an advanced skills later on. So say for example, this semester they have a kitchen subject. So kitchen subject ni basic kitchen. Basic kitchen you belajar basic potong, you belajar basic pasal heat transfer and what not. If pelajar ni tak demonstrate, kita tak boleh nak bagi dia masuk ke subjek advanced cookery nanti. Memang tak boleh. So for us, we cannot change the assessment. Kita mungkin boleh change how method of assessment tu, kita mungkin boleh ubah, tetapi PLO tu di situ tu memang kita tak boleh compromise lah. Kalau di practical, it still needs to observe. So mungkin boleh consider lah untuk pensyarah-pensyarah yang practical ni, dia punya ratio tu berapa. Kesian pensyarah nak marking, nak tengok kan. Mungkin yang itu it needs to be considered lah pada peringkat higher education provider. Okey. Saya teruskan. Maaf kurang jelas single screen tu macam mana. Okey, Siti, single screen tu maksudnya kalau paparan screen tu satu saja. Maksudnya say for example macam sekarang screen saya ada satu slide saja, this is considered as a single screen.
Katalah kita bagi dia slide sampai 30, dan kita akan darab lah. Maksudnya satu slide tu dia spend berapa, on average berapa minit dia baca slide tersebut. Ada lagi ke soalan di sini? Kejap. Untuk kelas online, satu kelas berapa? Bila maths lecture kita ada beratus. Bila bukan maths ataupun kelas biasa yang tak dijadualkan untuk maths lecture, yang itu on average kelas size biasa. Kuliah tu size biasa, maksudnya 25 hingga ke 30 tu that's normal. That is normal lah for theory based subject. Ada lagi ke soalan? Ya, Puan Siti. Saya ada nak tanya sikit lah. Kalau macam dekat untuk program ODL, biasanya kita sediakan nota yang sedikit berbeza dengan conventional punya nota. Kita panggil dia self-instructional material kan? So adakah untuk sekarang ni, sebab sebelum ni kita memang belajar konvensional, untuk program-program yang asalnya konvensional tapi sekarang ni di online kan, dan adakah kita perlu mengubah nota tu untuk supaya dia lebih mesra untuk belajar sendiri? So ataupun boleh je guna yang macam konvensional punya modul tu? Untuk yang ini kan Puan Siti kan, apabila kita move away from the conventional method of teaching and kita embark in our online ataupun open distance learning, memang kalau untuk saya personally, memang saya tukar all of my materials in fact. Kerana bila Puan tadi mengatakan ada self-instructional material, maksudnya material-material kita itu memang harus perlu membantu pelajar tanpa kehadiran pensyarah ataupun instructor. So, apa yang saya boleh lakukan untuk pelajar-pelajar saya tak bolehlah memberikan slide yang selama ni slide tu saya beri untuk lecture biasa, di mana saya akan explain kan, it's gonna be in point form, I can be there to explain. Tetapi kali ini saya tidak ada untuk explain dengan pelajar, jadi materials itu harus lebih jelas. Kalau tidak, kalau macam contohnya saya bagi in point form saja, pelajar tak mungkin dia boleh dapat. Memang akan berlaku perubahan nota. Saya sendiri merubah nota saya dan saya boleh kata I can vouch for my faculty dan everyone change their notes. Apa yang selalunya is typical adalah mereka akan memberikan nota tersebut ataupun mereka akan rakam nota tersebut. Kalau bagi yang tak ada connection internet yang kuat lah, yang tak boleh buat synchronous learning, at that point of time, yes, they actually direkam, ada voice over on the PowerPoint slides, itu satu. Ada juga yang memberikan chunks yang lebih kecil, nota-nota mereka itu, dan mereka upload di Telegram dan mereka explain. Untuk setiap slide mereka ni untuk yang low tech punya method ya. So dia akan rakamkan voice dia untuk dia explain. Lepas tu dia akan tanya soalan, lepas tu dia akan buat sedikit formative assessment, di situ dia akan buatkan small quiz. Tapi kalau untuk kelas saya, because saya mengajar SPSS, saya mengajar statistik, saya terpaksa membuatkan video lah untuk every lecture. So dia ada video dia. Saya ada synchronous session, saya juga ada video. Kerana katalah synchronous session tu ada masalah, pelajar tak boleh join ataupun whatever. Saya tak rakamlah synchronous session tu, tapi there's a separate video for them. Kalau itu untuk saya lah. Kalau Dr. Syamsul nak kongsi? Alright. Saya sebenarnya bergantung kepada pelajar, dan but normally apa yang berlaku pada saya is actually I always plan for week untuk 4 week ahead. So saya in terms of preparation, meaning that in terms of the learning materials, everything is sebenarnya semuanya 14 minggu dah terkehadapan, meaning that bila saya masuk minggu yang pertama sampai minggu ke-14 tu saya tak buat apa-apa sebenarnya. It's more like on performing lah, bukannya nak buat nota ke nak tidak. So in terms of the video, in terms of the learning materials, everything in place. Cuma I do agree that some of the content here, kalau dulu kita banyak melihat kepada syllabus, lebih kepada we try to finish up our chapters dan sebagainya, but tidak bukan sewaktu ODL ni sebenarnya, even sebelum ODL pun I more prefer to contextualize my learning. So meaning that
sebab student-student ni ada preparation time kan. Jadi saya biasanya dah sediakan nota dan juga modul awal kepada mereka. So bila masuk dalam kelas tu, I like to contextualize my learning by having an activity, a reflection. So sebab tu saya kata kalau dalam kelas saya tu, saya akan, kalau pelajar-pelajar pun pelik, kadang-kadang saya tunjuk satu slide je. Saya tunjuk satu slide tu yang macam this overview ataupun map of the lesson for this week. But the student actively engage based on that map. So itu pun kaedah juga. So dalam tempoh 3 jam tu sebenarnya 30-45 minit is my time, but the rest is their time. So everything dah disusun elok-elok untuk pelajar-pelajar. So that's the reason why kalau you tengok juga ada juga kebanyakan video saya paling lama pun saya akan buat dalam 34 minit, 35 minit, dan paling pendek video saya adalah 5 ataupun 7 minit lah. So but everything need to be contextualized. So saya percaya kepada contextualize because of ini akan bagi lebih, orang kata apa, lebih mudah untuk kita sampaikan maklumat kita kepada pelajar-pelajar. Sebab I do agree that most of the students easily can get access the information from the internet. Tetapi bila kita contextualize tu, pelajar nak tak nak, suka tak suka, dia kena cari kita juga because of it's genuinely from us. Kan? Jadi kita construct untuk mereka. Betul. Okay. Alright. That's it. Terima kasih Dr. Syam. Puan Yusniza, ya saya ada soalan Puan. Oh, okey. Saya sebenarnya nak confirm balik lah. Contohnya kalau kata kalau untuk 1 jam punya lecture, saya akan mungkin akan gunakan lebih kurang dalam 20-30 slide macam tu kan. So kita boleh explain by 1 hour punya lecture lah. Okay, let's say kalau benda tu jadi maknanya kita buat secara asynchronous, maknanya kita just bagi pada pelajar, dan kita expect dia punya 1 hour punya lecture yang kita buat dalam kelas tu, maknanya kita calculate dengan screen tu tadi je lah. Kita calculate dengan screen Puan. It depends on the material. Kadang-kadang ada material tak boleh 5 minit. Dia lebih daripada 5 minit. Depends on the material. Bukan kata by lecture hour yang kita biasa guna. Tidak. Tidak. Okay. Sebab kadang bila kita pakai by lecture hour yang kita biasa guna, kadang-kadang we were there previously, we were there to explain it to them. So probably it's going to take them less time to understand because we are there to assist, right? Tapi sekarang ni kita tak ada. So maksudnya ni dia mengguna pakai average mereka untuk dia nak inhale all these materials bagaimana. Dia nak tengok materials ni berapa minit dan berapa lama. Kadang-kadang 30 tu probably it's not going to be 1 hour lah. Probably dia akan lebih. Kerana dia tak boleh terus-terus faham tu. So that's why dia ada garis panduan yang macam ni lah Puan. Dr. Nadia ada soalan yang menarik kat situ. Beban mengajar pensyarah UiTM berapa jam secara purata. So we need to, kalau untuk minggu kami kena selesai dalam 39.5 jam seminggu lah. Betul. So meaning that that's our KPI untuk seminggu. Tetapi kalau untuk beban mengajar bagi pensyarah-pensyarah yang tidak memegang apa-apa jawatan, minimum adalah 18. Alright, minimum adalah 18 dan maksimum it can be 22 hingga 24, bergantung. Saya pernah buat lebih daripada 24 waktu saya jadi pensyarah muda dulu. Dan ini sebenarnya tidak termasuk dengan research work yang kami perlu lakukan. Yes. So memang purely kalau you tanya saya, kalau 18 jam kredit normally kita akan ada lebih, sama ada you akan mengajar 3 subjek atau 4 subjek ataupun you kena mengajar 1 subjek dengan banyak kumpulan. Betul. So there are two models yang berlaku. So kalau you tanya UiTM what is our niche, sebenarnya niche kami is comprehensive teaching and learning. So that's our core business lah sebenarnya. So memang kalau tengok pensyarah-pensyarah UiTM walaupun ramai macam tu 9,000 pun, we still need a people to teach ataupun part timer untuk bantu kita juga. So that's the scenario that happen at our university lah. So untuk 9,000 orang dan juga untuk 10,000 kod kursus,
yes, the manpower is not sufficient jugalah buat masa ni. Betul. Sebab tu ramai pensyarah-pensyarah daripada luar jadi part timers di UiTM dan bantu UiTM lah, insyaAllah. Alright. Kalau saya boleh tambah, kalau research work untuk 18 jam, kalau 18 pensyarah yang ada 18 jam teaching load ni, research work mereka perlu produce kurang-kurangnya dua paper, journal article setahun, 2 journal article setahun dan 1 haruslah index paper. Di samping itu administrative work pun wajib jugalah, kerja-kerja tugas-tugas jawatan kuasa admin tu. So untuk 18 is already quite heavy for them. Macam tu lah. Puan Yusniza ada soalan ke? Tak ada dah, okey dah. Tadi dah. Sebab Okay. masih ada tangan. Oh, ya ke tadi? Dr. Nadia, ya. berkongsi sedikit lah kan. Silakan Puan. Sama juga dengan program sukan. Kami sekarang ni banyak sukan yang tergedala lah nak buat. Sebab kami ada gameplay. Kena bermain dan juga kena assess setiap basic skill yang kena diorang perform tu. Jadi memang banyak agak constraint lah. So penukaran online sekarang ni kami buat video analysis. Jadi basic skill tu kita tak boleh nampak skill diorang sangat. Sebab kita just mengajar melalui Meet kan. Padahal basic skill tu we cannot see dia punya accuracy tu. Sebab we have a lot of basic skill, contohnya untuk futsal macam mana, untuk softball macam mana, untuk archery macam mana. So dengan alatan tak adanya, so kita orang bertukar kepada analysis. Jadi mungkin PLO ni tak tercapai lah. Kan memang tak tercapai lah. Macam mana kan, memang tak benar. Kita pun dah tukar kepada assessment, contohnya video analysis. So kita bagi satu video, kita baca dah skill-skill tu, and then diorang kena tengok di gameplay, contohnya bola tu ataupun softball ataupun tenis, apakah skill-skill yang ada yang player tu buat. Contohnya underwing ke, fly ball ke, diorang kena tengok accurate. Sebab tu kadang-kadang kita mungkin skill tu memang tak boleh nak tengok lah. Skill yang from pelajar tak dapat analyse, cuma kita boleh tengok dari segi feedback pelajar untuk gameplay tu sahaja. Sama juga dengan scoring. Scoring sebab setiap games tu ada scoring berbeza. Futsal lain, archery lain, so diorang kena mahir dari segi pembahagian scoring, terutama kalau untuk tenis is different compared to the game-game lain. Betul, so agak tercapai jugalah kalau in terms of the online punya pengeran PDP lah. Baik. Terima kasih. UiTM macam tu juga ke ada macam dia orang ketengahkan untuk practical skill ni, terutama untuk sukan ni? Kalau ada kan beberapa sukan saya tahu ada golf, ada swimming. So macam mana diorang tu cara diorang untuk mengetengahkan basic skill yang perlu ada dalam course syllabus untuk diorang capai tu. Betul. Baik, terima kasih Puan Fatin. Kalau di fakulti Dr. Syamsul sendiri memang assessment untuk sukan kita panggil pelajar balik kan Dr. Syamsul kan? Kita panggil pelajar balik sebab memang skill set tu tak boleh dibuat secara online. Ataupun misal kata kalau tak boleh juga, so kita bagi mereka status tertentulah supaya mereka boleh balik ke kampus dan melakukan tugasan tersebut. Sebab memang betul, walaupun kita kata keluarnya advisory notes daripada MQA, kata 70% daripada SLT boleh diberikan markah dan sebagainya, but there are some skill set yang memang you tak boleh replace dan juga skill set tu sangat penting. So that's the reason why sebenarnya ini juga yang sebenarnya mengganggu ataupun memberi kerisauan lah kepada semua higher education provider sebenarnya. Bukan sahaja UiTM, saya rasa universiti yang lain juga sekarang ni ataupun institut pengajian lain sekarang ni tengah-tengah risau. Misal kata lah Oktober ni tak boleh balik juga. Macam mana pelajar-pelajar ni? Contohnya kita dah 3 semester dah ni kita buat online learning ataupun open distance learning. Of course some of the cost juga terpaksa ditangguhkan pada satu-satu tempoh because of kita nak juga pelajar tu balik. So memang ada banyak effect in terms of academic calendar punya change dan juga akan ada banyak juga
orang kata apa, pengaturan semula lah, penjadualan semula bagi kursus-kursus yang tidak buat praktikum dan sebagainya. Dan saya nampak nanti satu masa nanti, akhirnya nanti pelajar-pelajar ni bila dikumpulkan semua dia punya kursus-kursus yang ada praktikal tu, pada masa bila pula pelajar-pelajar ni nak buat? Kan, jadi itu memang cabaran yang saya rasa semua universiti tengah fikirkan. Dan saya rasa sebab itu dengan sedikit kelonggaran daripada KPT tempoh hari, ramailah yang gunakan tempoh tersebut. Itu belum lagi extension of the study time lagi, kan, yang akan melibatkan resources kita, yang akan melibatkan yuran lagi dan sebagainya. PTPTN lagi kan. So banyak perkara lah yang akan berlaku dari pandemik ni. Betul. Dan ada satu lagi benda yang saya nak beritahu adalah bila kita kata kita nak buat online learning ataupun open distance learning, apa yang kita lakukan sekarang ni adalah our mood pengajian masih lagi konvensional. Jadi bila kita mood pengajian kita konvensional, jadi ramai juga rakan-rakan yang salah faham bila kata nak buat ODL ini nak buat sampai bila-bila pun tak boleh juga, sebab kita ni bila kita buat program-program konvensional ni, kita punya asas kita adalah COPA. Jadi kalau you nak buat, kalau kita nak buat pertukaran mood ataupun struktur pengajian kepada open distance learning ataupun online learning, kita perlu buat perkara lain lah. Jadi ada juga ramai rakan-rakan yang salah faham. Kan dia dah selesa dengan ODL, kita tukarlah buat pengajian kita buat ODL. Oh, it's not exactly simple as that, because of the SLT calculation for ODL is different, assessment for ODL is different. So kita jangan salah faham. Apa yang kita buat sekarang ni adalah kita run the conventional program, but we try to adapting and also try to adjust our program according to the according to the pandemic situation now. Jadi betul kata Puan Rosmawati tadi, COPA versus COPA ODL is a two different things. Just to share lah. Alright, okay. Thank you. Terima kasih. Okey, saya akan teruskan ya dengan SLT. Sikit je lagi sebelum kita break. Tadi saya ada berkongsi yang saya mengatakan SLT untuk industrial training sedikit berbeza kerana mereka ada penggunaan percentage of effective learning time. So boleh tak kalau latihan industri kita calculate 2 minggu satu kredit ataupun 80 jam satu kredit? Tak boleh. Satu kredit tetap 40 notional hours. So kita tak boleh tukar-tukar macam 2 weeks for the students equivalent to 1 credit. No. Yeah. So kita perlu ambil notional hours dan multiply by effective learning time. So in the normal practice, effective learning time is between 50 to 80%. Okay. Tapi kalau ada professional body macam engineering selalunya dia akan ambil 100%. Law dia akan ambil 100%. Kalau kita lihat di sini, okay. Itu sajalah. Kalau kita lihat politeknik, jabatan politeknik pun dia guna 50 hingga 80. Kalau macam fakulti kami guna 75%. It depends on the nature of the industry as well. Because macam kalau industri kami bekerja 6 hari seminggu. Dan kadang-kadang it needs to be in shifts. Kalau medik pun dia tak sama kan. Medik kalau dia kena pergi clinical placement, that it's gonna be berapa lama tu. Itu calculation dia lain juga. So kita kena consider lah effective learning time. Okay. So kalau saya boleh tunjuk contoh, macam kami di UiTM kami menggunakan sistem ni lah. Table 4 tu kita tak guna, tapi as long as kalau konsep di dalam table 4 ataupun konsep of SLT ni kita dah ada good grasp, mana-mana template datang pun, mana-mana template lah katalah MQA nak tukar pun, kita dah boleh dah, tak ada masalah. So kalau di UiTM kita lihat it's per topik kita ada pembahagian untuk face to face and non face to face. Say for example for this particular subject, dia memang ada face to face dan non face to face because this subject was registered as blended even before pandemic berlaku. Ni adalah blended lah. Maksudnya dia 2 jam di kelas dan 1 jam online. Okay. So SPT kalau kita lihat di situ it's 1-to-1. Okay. So 3 kepada 3, 6 kepada 6. Yang ni tak apa, saya rasa yang ni very straightforward. Tetapi yang di sini SLT untuk assessment. So kalau kita lihat di sini, kalau kita tengok test 4-to-4, kan kita menggunakan tadi kan 1-to-1, 4-to-4 juga. Tapi kalau untuk assignment individual assignment ni pun nanti kejap lagi sebentar lagi mungkin bila kita dah masuk ke dalam developing question, bagaimana saya contextualize assignment tersebut, saya mengambil kira pandemik,
untuk prevent lah student ni daripada copy and paste saja kan, rakan-rakan mereka kan. So bagaimana saya contextualize untuk mendapatkan like students best answer, and it's not going to be the same lah between students. Alright, yang itu mereka perlu menulis. Bila menulis mereka perlu 10 jam lah untuk assignmentnya, individual assignment yang sangat simple. Cuma kita tengok group project, because group project ni dia punya breakdown dia a little bit complicated. Okay, group project ni kenapa saya ada face to face tu 2 jam, non face to face tu 8 jam, and SPT adalah 25 hours. My group project was divided into discussions, so di mana mereka ada 1.5 hours of discussion where they have 5 progress reports. Setiap progress report ada 30 minit discussion session. Okay, so SPT untuk discussion tu adalah 3 jam. Mereka juga ada presentation which is going to take up like 30 minutes. So kalau kita tengok di situ face to face kita ada 2 jam face to face ya. So discussion dan juga presentation of 30 minutes. Right? So untuk presentation of 30 minutes tu SPT mereka adalah 2 jam. Untuk mereka practice, untuk mereka prepare the slide and what not. So business plan, this is where like dia besar sikit lah. Business plan is 4,000 words. So the SPT is 20 hours. So face to face 2 hours, non face to face 8 hours, and your SPT is 25 hours. So untuk projek tu sebenarnya dia besar lah tu. Dia adalah 35 jam untuk projek tu saja. Tetapi kalau untuk subjek macam ni, kalau saya boleh ubah lagi lah subjek ni, memang saya akan remove the test element di dalam subjek ni. So the test is going to be formative because the project itself is already very heavy. Yeah. Boleh tak kita exceed our student learning time? Ataupun memang kena 120 ataupun memang kena 160. Boleh, kita boleh access because we see it as a currency. Yeah, because kalau kita tak cukup duit kita tak boleh beli sesuatu barang. Tapi kalau kita lebih duit boleh tak beli? Boleh. Right? So must we hit the exact value? Yes and no. You must exceed 120 or it can be 120 but you can also exceed. Okay? Exceed by how much? Ada 2 cara untuk calculate. How much can we exceed is actually 10% by 10% or by 0 to 12 hours of the credit stipulated. So say for example kalau subjek tu adalah 1 kredit ataupun 2 kredit, so 10% daripada 80 adalah 8 hours ya. So we can go up to 88. 3 kredit we can go up to 132. Kalau between 0 to 12 sama juga, 1 kredit kita boleh go up to 52. But it is not advisable because we also need to consider subjek-subjek lain. Kalau saya punya subjek, dia adalah 3 jam kredit dan saya buat 132. Dr. Syamsul buat 132 subjek dia. Puan Rosmawati buat 132. Aduh, pengsan pelajar. Macam seolah-olah ada satu lagi subjek yang dia kena ambil lagi kan dengan jam-jam yang ekstra ni. So kita not advisable lah. But typically memang dia akan exceed by 1, by 2, by 4. Itu adalah normal lah. Kita lihat di sini 124 MQA credit is still 3 dalam sistem tersebut lah. Ada soalan ke so far dekat situ? Ataupun saya boleh teruskan? Saya teruskan dulu ya. Okay. Bagaimana kita assign weightage untuk assessment? Bagaimana kita assign weightage untuk assessment? Bagaimana kita nak tahu assignment tu, test tu 30%, assignment tu 40%? Ya. Siapa-siapa nak berkongsi ke? Based on total hours of each topic per SLT. Yes. Based on the total hours, kalau tuan menggunakan topik, betul menggunakan topik. Macam kalau kami akan macam kami lah, the best practice is like when you have one CLO, it is mapped to one PLO, it is mapped to one assessment. So it make things easier, especially for those yang dia mungkin OBE challenge sedikit lah kan. Kan ada rakan-rakan kita yang macam kenapa nak kena buat OBE ni kan, ada. So tapi boleh tak kalau satu CLO tu dia satu assessment berkongsi banyak CLO? Boleh juga, tak ada masalah. So the emphasis placed on the topic macam tadi rakan kita sebutkan, emphasis placed on topic or the emphasis placed on that particular CLO, yang itu daripada situ kita boleh determine our weightage for assessment. So this is also how we determine the weightage for our questions in our final exam di dalam GSU kita. Sama saja. Jom kita tengok contoh. Dapat lihat di sini. Kita ada lecture dekat situ dan dia punya assessment daripada lecture tu adalah test.
Tu face to face and non face to face hours ni adalah kita anggap dia sebagai total lah face to face and SPT, ya. Face to face and SPT adalah 42 hours. 42 hours over the total hours is 126, and then you're going to get an average of like 33%. Dan kita boleh bundarkan ke atas, kita boleh bundarkan ke bawah, tak ada masalah as long as dia berada di dalam range tersebut lah. Dia tak adalah lari sangat. So katalah saya spend banyak sangat masa kat tutorial ni, dan tutorial ni dia pelajar kena buat assignment, tapi assignment saya tu markah dia 20%. Lagi rendah daripada practical test yang sebenarnya saya spend 28 jam sahaja. Tak boleh lah, then it doesn't make sense. Tetapi kalau kita bagi proportionate macam ni, this is the justification method lah. How do we determine the weightage for our assessment? So it's based on the hours we spend. So say for example, we spend a lot of hours building their presentation skills. Then the presentation skill yang dinilai itu, dia punya markah tu harus lebih lah daripada yang lain. Dia punya weightage tu harus lebih daripada yang lain. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun dah sedia maklum tentang ini kan. Okay. Saya rasa kita ambil dulu soalan sebelum kita masuk ke JSU. Ada soalan tak tentang SLT? Betul Pak Rosmawati, SLT untuk ECLO. Tapi ada rakan-rakan yang dia satu topik tu dia petakan kepada banyak CLO. Boleh berlaku tak? Boleh. Kerana kadang-kadang kalau macam contohnya saya beri contoh subject research method. Di mana chapter 1 is is developing your research question, is developing your framework and what not, right? So that's in chapter 1. Adakah chapter 1 ni hanya diuji di dalam test? Tidak. Chapter 1 ini mungkin diuji di dalam test sebahagiannya, dan mungkin juga dilihat di dalam preparation of the proposal untuk pelajar tersebut. Jadi itu sebenarnya dah dua kan? Satu topik tu dah 2 assessment dah tu. Boleh. Tetapi kita harus hati-hati di dalam pembahagiannya. Itu sebab di proses pembinaan subjek tu, macam yang Dr. Samsul katakanlah, it's not something that's easy. It's not something yang mudah. Saya tambah sikit Dr. Nadia. Saya faham kenapa kadang-kadang kita kata satu PLO, satu CLO, satu assessment. Saya faham. Sebab kadang-kadang I think that macam saya pun duduk dekat regulator, kita sebagai regulator kan, kita faham kadang-kadang bila kita minta something that kreatif sikit, pensyarah-pensyarah kita dia start macam pening kepala kan, macam mana nak buat ni kan. So that's the reason why I think that some of the regulator juga dia kata, okay, why not you just think on your course first. So let's start to have the constructive alignment between your PLO, CLO and your assessment. But somehow or other, bila kita nampak staff kita dah makin pandai, dah makin faham dan sebagainya, so we can upgrade the levels of their mindset tu kepada what we call as an integrated assessment, and how does we can reduce the numbers of the assignment. Jadi now saya saja kongsi sebab saya buat ICGPA ni tahun 2017. So waktu tu balik PhD tak sempat duduk kat fakulti, terus pergi dekat al-ehwal akademik. So itu pun approach by the TNCAA juga pada waktu tu. So pergi dan memang saya faham waktu tu semua orang macam nak get used with the OBE, bukan nak get used with the OBE. OBE tu dah lama tahu, try to get used with the constructive alignment tu. Kan? Jadi bila proses tu berlaku dan bila kita nampak it may take some time sebenarnya, ada yang ambil masa dalam 2 tahun, 3 tahun bergantung. But somehow based on my experience, based on the smallest contohnya kalau macam smallest university kan, dalam tempoh setahun 2 tahun diorang dah faham dah how to maneuver this thing. Jadi sekarang ni apa yang berlaku dekat UiTM adalah we have the policy to reduce the numbers of the assignment. Jadi maksudnya assessment tu instead of you ada 6, 7, 8, so kita bagi cut off. So maksudnya cut off dia, you only have about minimum 2 until 5 maximum, tapi untuk ODL ni at least 4 sahaja. But I think that the next coming semester mungkin 3 je assessment yang boleh berlaku. So that's the reason why the integrated project ataupun the synergy between courses, the synergy between program, the synergy between faculty should be happen lah. Jadi
dengan cara itu kita boleh buat assessment yang lebih berkualiti lah. Jadi betul, I think that bisa katalah satu hari nanti kalau kita nak tengok, nak buat sesuatu yang look towards on the integrated project, mungkin kita boleh consider apa yang saya katakan fasa yang kedua tadi tu dalam untuk assessment yang berlaku di KUPTM ataupun KPTM lah. Tapi again, dia adalah cabaran-cabaran dia yang kita kena hadapi lah. Sebab apa? Sebab bila kita bercerita tentang faculty dengan program ni, we are very territorial kan. Kita rasa macam boleh ke kita nak bekerja sama ni kan? Yang itu nak kena resolve dululah. Kan yang territorial part tu kan, ini padang aku, padang kau. So kau jangan sekali-sekali masuk padang aku. Tak, yang itu kena solve dulu. Memang yang itu is a big issue dan juga cabaran lah. Jadi kalau misal kata contoh mesti tuan-tuan dan perempuan dengar College of Engineering dah dekat UiTM dah merging kan. Sekarang dah tak ada dah fakulti awam, civil dah tak ada dah. Kita panggil sebagai College of Engineering. So all the field tu, all the padang-padang tu, all of the apa orang kata apa, dia punya territorial tu dah kena diambil dah kena buang lah, dah kena disatukan dah padang-padang mereka tu. So again, itu yang boleh menyebabkan integrated project ataupun assessment berlaku. If not, dia tak akan synergize lah. So I think that maybe insyaAllah mana tahu kot KUPTM ataupun KPTM, you can come up with a models yang kita pun boleh kongsi sama-sama. How do you implement the integrated project? Okay, one of the opportunity yang kita boleh ambil untuk integrated project adalah kita boleh tengok juga macam contoh project service learning Sulam for university kan. For Sulam, kita juga boleh tengok projek-projek macam SDG. So benda-benda tu semuanya kita boleh buat integrated project. Just a matter of kadang-kadang kita tak perasan peluang-peluang tu ada dekat depan mata kita. Contohlah satu hari nanti UiTM nak buat SDG project dengan KUPTM ataupun dengan KPTM. Kita buat satu project integrated. Itu dah kita panggil sebagai, nama dia sebagai inter-institution project assessment. It can be happen, mana tahu. Sebab cuma benda-benda macam tu dia kena, meaning that we need to synergize lah. Mungkin saya nak bekerja sama dengan Cik Kamal satu hari nanti besok, mana tahu. Kan kita buat satu projek yang boleh benefit to student KPTM dan juga can benefit to the student for UiTM. Dan tambah pula you all ni memang champion on TVET. Kan kita orang ni baru nak belajar. So how does this teknologi knowledge transfer ataupun technology transfer can be happen. So itu perkara yang saya rasa yang baik yang kita boleh tengok lah. Alright. Okay, that's my comment. Panjang pula. Betul tu Dr. Syam. Kalau kita boleh ingat di UiTM, kalau saya boleh kongsikan, kita ada fakulti FITA, kita ada FITA, filem, teater dan animasi, di mana mereka ada satu integrated project. So kalau kita nak bekerjasama di antara fakulti tu, mungkin sekarang ni masih territorial, we can start with our own jabatan, we can start with our own faculty, di mana yang mengambil program penulisan skrip menghasilkan skrip, yang mengambil seni pengarahan menghasilkan dia lend dia kepakaran mereka untuk menghasilkan teater tersebut, yang mengambil teater dia yang akan perform. So mereka menghasilkan satu integrated project yang saya nama dia apa ya Dr. Syam, dia ada satu project FITA tu, FITA Award. FITA Award. Itu is very good when assessment ni semua, walaupun mereka di dalam program mereka di-assess di atas kepakaran mereka ataupun skill set yang mereka perlu, tetapi mereka menghasilkan satu projek yang besar. So which is very nice. Kalau bolehlah kita bekerjasama dalam jabatan kita dulu kan. Lepas tu kita melebarkan sayap macam tadi Dr. Syamsul kata, di antara fakulti, selepas itu pula di antara universiti. It's gonna be amazing. Kan pelajar pun dia dapat lebih sebenarnya daripada apa yang dia dapat sekarang. Ada soalan ke? Atau ada sebarang perkongsian? Doktor, boleh saya tanya? Doktor boleh tanya kalau macam saya sendiri, macam kita nak combine assessment, boleh kita cross semester tak? Semester 3 dengan semester 1 ke? Boleh cross semester, tak ada masalah. It depends on the subject ketika itu.
Macam contohnya macam contohlah macam kami bidang pengurusan hotel, saya di hadapan, saya di restoran pengurusan restoran, kitchen, subjek kitchen adalah program lain. Jadi kami menghasilkan, katalah kami ada jualan, hari-hari yang jualan kan kita open the restaurant to public, kami bekerjasama dengan kitchen. Kami tidak masuk kitchen tapi kami bekerjasama dengan kitchen. Kitchen belajar lain, mereka semester lain, kami semester lain di hadapan. Kami belajar serving. Itu pun boleh juga. Kalau macam kita ada event management and tourism kan, untuk event tu katalah kita nak buat event di satu tempat, di satu destinasi. Ini kita cerita zaman pre-COVID lah. Sekarang ni kita nak cerita nak travel pun susah kan, sedih rasanya. Okay. So kata kita ada tourism. Saya rasa kita ada rakan-rakan tourism dalam ni. Okay, kita ada tourism. So say for example we want to do an event at a destination that's outside of Malaysia ataupun destinasi tu dia bukan di Malaysia lah, kita nak keluar. So we need the pelajar tourism punya kepakaran dalam creating the itinerary kan. Tetapi kita juga boleh bergabung dengan event management supaya pelajar event ni yang overlook the event itself. Say for example kita nak buat satu conference. So pelajar event boleh melihat conference tersebut, tetapi the logistics untuk ke tempat itu pelajar tourism yang boleh buat. Kenapa kita nak buat separate? Kan? Kenapa kita nak buat separate? Sebenarnya integrated project tu boleh saja berlaku di dalam jabatan, tak ada masalah. Oh, Puan Azlini, lecturer tourism. Kan? Tourism lagi, saya melihat di dalam jabatan kita memang sangat banyak sinergi yang kita boleh lakukan lah kalau kita nak tengok integrated assessment ni. Cuma saya rasa mungkin pensyarah-pensyarah tak berani ataupun dia takut macam boleh ke buat. Kan Dr. Samsul kan dia takut nak buat, dia takut nak initiate. Betul. So satu lagi saja je nak jemput mana-mana yang sebab kita dekat UiTM ni ada pensyarah tamu. Misal kata kalau you berminat nak jadi pensyarah tamu di UiTM boleh juga datang kelas kami, bagi lecture 1 jam dan kita bagi you surat lantikan dan juga sedia penghargaan. So those yang mana ada kepakaran boleh share your expertise. Betul. Ya. Saya rasa bukan setakat orang kata antara program dalam fakulti yang sama, dalam fakulti yang berbeza pun boleh. Contoh di KPTM Ipoh, student dari ada bidang multimedia, ada juga digital marketing satu under fakulti pengurusan kan, satu lagi bawah kreatif multimedia. Yang digital marketing punya student ni dia perlukan produk. Yang multimedia dia dah ada design tapi dia perlukan that pemasaran tu. Sebenarnya that is a good synergy. Yes. Jadinya even student from different discipline pun dia boleh complement each other dengan satu projek besar lah macam tu. Betul. We just need to talk. Yeah, kena bercakap je. Collaborate. Baru-baru ni kalau saya boleh kongsi, kami buat between program antara pelajar master dengan pelajar undergraduate. Pelajar undergraduate tu di UPM. Pelajar master kami di UPM pun pelajar undergrad tu dia adalah memang totally different field. So the collaboration level tu memang kena start daripada pensyarah lah maknanya. Betul. Design bersama-sama lah. Betul. Dia punya material. Betul tu. Ada Puan Fatin ada angkat tangan. Puan Fatin nak tambah ke? Tertekan tu Puan Fatin. Kita jangan tertekan. Kita relax, jangan tertekan. Tertekan. Okey. Tadi tu. Tadi Cik Anwar angkat tangan betul, turun tangan dah. Okey. Cik Anwar mungkin ada point tu. Saya nampak macam muka tu nak bercakap tu. Cik Anwar. Saya cuma nak sambung apa yang Puan Rosmawati sebut tadi tu. Sebab dalam keadaan pandemik sekarang ni kita nampak isu-isu pelajar tak boleh pergi praktikal tu. Dan kita untuk KPTM sebenarnya digalakkan lah sebenarnya untuk bagi alternatif untuk pelajar yang tak boleh pergi latihan industri. Jadi bila Puan Rosmawati sebut mengenai diploma multimedia tadi contohnya ataupun animation contohnya dan juga digital marketing tu, at least dia macam combination of two fakulti juga sebenarnya. Dan ini mungkin instead of kita buat final project, mungkin boleh dijadikan satu alternatif untuk gantian kepada latihan industri.
So saya nampak benda ni mungkinlah Puan Rosmawati untuk kita punya cadangan kita tu kan. Betul Cik Anwar, itu memang selaras dengan apa yang dimaklumkan oleh KPT dan juga MQA kan. So saya rasa itu kalau begitu cara fikirnya memang menarik, saya rasa memang boleh dilaksanakan insya-Allah. Sebab dia isu dia sekarang ni kita nampak pelajar macam dia sebut, kita kena ada hands on, practical semua tu, tapi bila ada kekangan pandemik ni kita nampak ada segi yalah sebelum ni kita ada pembentangan daripada fakulti berkenaan dengan gantian kepada praktikal tu, dan saya nampak kebanyakannya macam theoretical, lebih pada teori, lebih pada documentation, ada sampai tahap pelajar diploma kita nak engage untuk at least boleh buat research, dan saya rasa mungkin tak pun nak sesuai. Jadi cadangan tadi saya rasa mungkin boleh kita kena pakai sebenarnya. Itu pandangan saya. Bagus cadangan Cik Anwar tu. Tu dia kata-kata dalam kita belajar hari ni banyak yang kita belajar, dan insya-Allah dia boleh tambah baik kita punya sistem kita di institusi masing-masing kan. Alhamdulillah lah kalau ada pandangan macam ni, buah fikiran macam ni, insya-Allah kita boleh majulah macam ni. Alright. Rasanya kita break dulu kot kan Dr. Samsul sebelum kita sambung JSU as well as constructing. Boleh juga kalau kita nak break dulu supaya nanti bila petang sikit nanti kita terus kalau kita mula kejap lagi kan kita kena putus pula. Kan? Dan I think macam mana Cik Kamal, kita nak mula pukul berapa petang ni Cik Kamal? Boleh bersetuju. Nanti kita mulakan dengan video dulu ke apa ke. Kita Syamsul mulakan dengan video, tunjuk video dulu ke apa ke. Dia orang suka video. Banyak video nak tunjuk. So macam mana petang ni? Pukul berapa Cik Kamal? So kita akan sambung balik 2.30 kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okay. Alright. Okey Cik Kamal dan juga yang lain-lain Puan Rosmawati, Cik Kamal, Cik Anwar, kita berehat dulu, rakan-rakan semua kita rehat dulu. Kita makan tengah hari insya-Allah. Pukul 2.30 kita datang balik. Tapi petang ni kena bawa lah sikit jajan-jajan, takut petang ngantuk. Alright. Dengan video Dr. Tuju tak ngantuk Datuk. Dengan video saya kena cari video lain pula lepas ni. Alright, okey. Kita berehat dulu insya-Allah. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Terima kasih Prof.